Kita kagum dengan kisah sahabat-sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in. Kita kagum dengan tokoh-tokoh Islam. Contoh tuan-tuan tengok Istanbul. Dulu masa Nabi hidup, Nabi sabdakan la tuftahannal Qustantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaish dzalikal jaish. Tu masa hayat Nabi. Masa Nabi ada, Nabi kata satu hari nanti akan ditakluk Konstantinopel. Satu hari nanti Istanbul tu, Konstantinopel tu Istanbul akan ditakluk. Akan dikonquer, ditakluk. Satu hari nanti. Kenapa Nabi nak sabdakan benda tu? Sebab tak boleh orang nak fikir. Tak boleh orang nak fikir. Kerajaan yang turun-temurun, Rom yang duk jaga Istanbul, tak pernah jatuh. Tak pernah jatuh. Macam mana orang fikir Nabi boleh menang? Jadi Nabi sebut tu sebagai kata semangat agar adanya pihak, adanya legasi lepas ni yang akan terus buat, nak cuba pi rempuh tembok, runtuhkan kerajaan tersebut dan Islam takluk tempat tu. Nabi kata satu hari nanti akan ditawan juga Konstantinopel, Istanbul itu. Yang orang duk kata kerajaan dia hebat yang tak akan jatuh. Tapi Nabi sebut syarat dia. Ciri orang yang nak takluk itu. Nabi kata apa? Fala ni'mal amiru amiruha. Sebaik-baik raja yang duk ada adalah raja yang takluk Konstantinopel itu. Wala ni'mal jaish dzalikal jaish. Dan sebaik-baik tentera yang duk ada atas muka bumi ni, tentera yang takluk bersama dengan raja tersebut. Kat situ Nabi nak abang-abang kat kita, nak kenal tak raja yang hebat atas dunia ni? Raja yang berjaya, sultan ataupun khalifah, ketua negara yang hebat, nak kenal tak? Orang yang takluk Konstantinopel. Nak kenal tak tentera yang ditarbiah dengan jitu, dengan hebat? Nak kenal tak? Banyak tentera atas dunia ni, tapi Nabi kata ini sebaik-baik tentera. Maka semua mata dan telinga tertumpu kepada peristiwa tertakluknya Konstantinopel. Sebab nak tengok Nabi kata siapa ni sebaik-baik raja ni, siapa ni sebaik-baik tentera ni. Maka pada tahun 1924, minta maaf, pada tahun 1453, tahun 1453, 1924 tu jatuh Osmaniyah, jatuh. Nah, tahun 1453 masa itulah tertakluknya Konstantinopel, Istanbul. Betul ke 1453? Awak saya rasa lain. Sekali saya bertukar dengan cerita Sepanyol pula, Andalusia. Tertakluknya Konstantinopel, seluruh mata dan telinga tertumpu. Runtuh dah kerajaan Rom, runtuh dah Konstantinopel. Semua tengok. Seluruh umat Islam di seluruh dunia pakat tengok. Ulama-ulama kau siapa saja pakat tengok. Tengok nak tahu cerita saja kah? Tak. Nak kenal siapa raja tu, siapa tentera tu. Sebab teringat 800 tahun sebelum itu, peristiwa tertakluknya Konstantinopel berlaku 800 tahun lepas Nabi sabdakan. Tu orang tertunggu-tunggu siapa yang berjaya, siapa yang pi. Termasuk ayah Sultan Muhammad Al-Fatih ni sendiri. Sultan Murad pun cuba, tak dapat, patah balik. Di antara yang cuba sahabat Nabi sendiri. Siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Dia sendiri cuba nak masuk pi, tak dapat. Tapi sampai dia parah, dia luka parah. Dan bila dia dah uzur, dia pesan dekat tentera, dia pesan dekat sahabat-sahabat yang lain, semadikan aku di sini. Dia nak jasad dia disemadikan di Turki, di Istanbul. Walaupun masa tu belum tertakluk lagi. Jasad dia disemadikan di situ. Pasal apa? Dia wasiat lagu tu pasal apa? Aku nak dengar derapan tapak kaki kuda tentera yang Nabi sebut akan tawan Konstantinopel. Selepas tertakluk Konstantinopel, orang pun tengok raja tersebut, beliau adalah Sultan Muhammad. Al-Fatih tu gelaran dia, bukan nama dia. Al-Fatih bahasa Arab, bahasa Melayu bermaksud sang pembuka, sang penakluk. Orang putih sebut the conqueror, the conqueror. Beliau adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan orang pun tengok juga tentera beliau yang ratusan ribu. Jadi orang nak tengok
Kejayaan, ciri-ciri yang ada pada raja dan tentera ini, orang tengok terus apa benda ciri dia. Ketika mereka menakluk Konstantinopel, perkara pertama yang Sultan Muhammad Al-Fatih buat, dan dia kerah tentera dia panggil hak mana yang masih hidup ni. Ramai lagi ni, ribuan tentera yang duk ada, dia panggil. Dia kata apa? Hari ni kita akan dirikan solat pertama di bumi yang telah kita takluk ini. Islam tak pernah masuk. Islam tak pernah boleh angkat syiar nak semayang jemaah ramai-ramai, semayang pun curi-curi semua. Maka bila Islam dah masuk, kerajaan kafir Rom dah runtuh, Islam dah jadi khalifah, jadi pemerintah, maka dia kata kita akan dirikan solat jemaah pertama di bumi Istanbul ini. Masa tu nama bukan Istanbul. Sultan Muhammad letak nama Islambul. Islambul. Bul tu bahasa Turki bermaksud kota raya. Kota raya Islam. Samalah macam Andalusia. Jadi Spanyol. Dia kata apa? Kita nak dirikan solat jemaah pertama. Bila nak dirikan solat jemaah, dia kata apa? Aku nak yang jadi imam di kalangan kita adalah yang paling terbaik di kalangan kita. Maka saringan pun dibuat. Jadi kerana nak pilih siapa imam terbaik, aku nak pilih selection ni dengan cara tanya soalan. Aku minta semua berdiri, dia kata. Semua pun berdiri. Bila aku tanya soalan, aku suruh duduk. Kemudian dia tanya soalan pertama. Siapa di kalangan kita semua sejak baliak sampai hari ni, sampai hari kita menang ini, sejak baliak sampai hari ni tak pernah meninggalkan langsung solat fardu secara berjemaah sejak balik sampai hari ni. Siapa tak pernah tinggal, teruskan berdiri. Siapa pernah tinggal, silakan duduk. Ni soalan nak pilih siapa nak jadi imam solat jemaah pertama di Istanbul bila Islam takluk. Soalan pertama ni goncang hati saya, goncang hati kita. Teruknya kita kenal diri kita. Soalan pertama Sultan Muhammad Al-Fatih tanya, siapa yang sejak baliak sampai hari ni tak pernah tinggal solat fardu berjemaah? Solat fardu berjemaah tak pernah tinggal sejak baliak. Umur berapa baliak orang lelaki? 14, 15. Tak pernah tinggal sila berdiri. Pernah tinggal duduk. Berapa ramai yang duduk masa tu? Tak ada seorang pun yang duduk. Ketika itu menitis air mata Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia tengok tak ada seorang pun yang duduk. Menitis air mata, dia pusing ke belakang, membelakangi tentera dia. Ada riwayat kata dia bertakbir, ada riwayat kata dia sujud syukur. Dia merintih sebut kepada Allah, ya Allah, terima kasih. Aku bersyukur padamu ya Allah, terima kasih mengurniakan tentera yang sebaik ini kepada aku. Tentera yang hebat, yang Nabi kata tentera terhebat di dunia itu, dengan raja terhebat itu, kunci dia hak ni. Seorang habuk tak ada pun yang biasa tinggal solat fardu berjemaah sejak baliak. Kemudian kerana nak jadi imam tu seorang, nak pilih imam tu seorang aja, maka dia tanya soalan kedua. Siapa di kalangan kita semua sejak baliak sampai hari ini tak pernah meninggalkan solat sunat rawatib? Sejak baliak sampai hari ini tak pernah meninggalkan solat sunat rawatib. Teruskan berdiri. Kalau ada yang pernah tinggal, sila duduk. Masa ni separuh tentera Sultan Muhammad Al-Fatih duduk. Separuh lagi masih berdiri. Menangis lagi Sultan Muhammad Al-Fatih, ya Allah, maha hebatnya kurniaanmu, tentera yang kau kurniakan kepada aku. Dan dia sebut lagi, kerana masih ramai yang berdiri, kita perlu imam seorang saja. Aku nak tanya soalan ketiga. Sultan Muhammad Al-Fatih pun tanya soalan yang ketiga. Siapa di kalangan kita semua yang masih berdiri ini, yang sejak baliak sampai hari ini tak pernah meninggalkan qiyamul lail, solat malam? Sejak baliak sampai hari ini tak pernah tinggal solat malam, qiyamul lail. Saya nak sebut, saya takut. Nak sebut tak gamak pasal kita kenal diri kita. Tapi kita nak ambil pengajaran daripada cerita ni. Masa ni, tuan-tuan perempuan, ibu ayah yang dirahmati Allah, soalan tu padu sangat.
Sejak balik satu hari, lepas tu Qiyamul Lail. Sejak balik, kecil. Masa ni, semua tenteranya duduk. Namun ada seorang yang masih tegak berdiri. Siapa? Siapa yang masih berdiri? Iaitu beliau sendiri, Sultan Muhammad Al-Fatih. Kemudian dia tengok semua, dia kata, memandangkan hanya aku seorang yang masih berdiri, maka aku sendiri yang akan mengimamkan solat jemaah pertama di bumi Istanbul ini. Dulu masa Nabi sabdakan, orang pulun nak tengok siapa nanti yang raja terhebat, tentera terhebat. Hari ni kita bercerita di meja kuliah Masjid Rafi'ah Taman Uda ni. Kita bercerita dan ambil pengajaran. Apa kunci rahsia kehebatan tentera yang boleh tembus masuk menang lawan kerajaan Rom yang ratusan tahun pegang Istanbul? Yang bila Nabi cerita tu, sahabat lain kata, betul ke boleh ni, betul ke? Duk pikiang. Sebab tu Nabi nak bagi semangat. Satu hari nanti akan ditakluk juga. Walaupun orang duk dengar, ni akan sampai kiamat lah kerajaan tu akan pegang kawasan tersebut. Sebab dahsyat sangat. Keutuhan, kecanggihan, ketenteraan, semua susah nak tembus kota tersebut. Tapi bila berjaya dan cerita kronologi yang berlaku macam mana, hak cerita hak tak boleh tentera lain nak fikir tu. Antaranya apa? Sultan Muhammad Fatih arahkan apa? Hak kapal yang patutnya kenderaan atas laut, dia suruh bawa masuk ke celah hutan. Kalau tuan-tuan pergi Turki, saya pergi Turki 2 kali. Naik bot dekat Selat Bosporus tu kan. Naik bot tu, lalu feri kecil lah, bukan bot kecil ni, macam feri. Lalu tour guide atas tu dia pun cerita, inilah bukit tempat Sultan Muhammad Al-Fatih suruh tentera dia. Okey lah, kita nak masuk dengan kapal tak boleh. Rupanya apa yang hebat tentera kerajaan Rom Istanbul ni, dalam selat tu dia ada pelepas satu rantai besi. Ada kapal yang mana-mana masuk yang tak dikenali, rantai besi tu cekang. Rantai besi tu ada duri-duri besi pula. Kena dekat bawah kapal tu, akan tembus karam. Berapa ramai, ada yang kata ribuan tentera Sultan Muhammad Al-Fatih syahid, tenggelam bila kapal mereka habis hancur karam kerana langgar tadi. Kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih kata, kita memang tak boleh masuk jalan ni, tapi nak masuk Istanbul hanya itu jalan yang ada. Tapi ini hebatnya iman seorang yang ditarbiah dengan solat dan tenteranya sendiri. Dia ajak tentera dia, perintah tentera dia buat satu benda yang kalau kita fikir ni tak logik. Dia kata apa? Jom kita undang kapal-kapal kita yang baki yang duk ada, kita bawa ni atas darat. Kapal tu untuk laut. Bentuk kapal tu untuk laut. Tapi kerana nak bawa alat-alat meriam lah, apa benda lah, alat tentera apa ni, semualah peralatan perang ni, semua duk atas kapal. Maka kapal kena bagi sampai juga dekat tembok sana. Cara lagu mana? Undang semua, bawa naik kop darat. Puluhan kapal-kapal besar yang dibawa oleh tentera Sultan Muhammad Al-Fatih ni, bawa kop darat, naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit. Pergi sana, mereka ukur, mereka kata jarak daripada tempat tu, nak pusing kok nu, lebih kurang 13 km. Lebih kurang 13 km. Tak tahulah yang setepatnya macam mana, tapi dalam cerita mereka faham. Naik bukit, turun bukit, kapal. Tentera dia terima arahan, kalau kita kata ni, membuta tuli lah, kita kata ikut je. Pasal apa? Ketua kami kenal. Khalifah kami, pemimpin kami kenal. Dia ikut sungguh. Buat. Letak kayu-kayu, letak kapal atas kayu, lumuk dengan lemak-lemak binatang, jadi licin, minyak. Tolak, hak depan tarik, hak belakang tolak, hak depan tarik, hak belakang tolak, sampai masuk kok nu, lepas daripada rantai besi tadi, hak terlintang dekat selat tu, turun balik kok laut. Ini cara yang mereka buat. Yang buku-buku yang diterbitkan oleh Barat hari ini, strategi-strategi peperangan, yang mana penulis-penulis buku tersebut bukan orang Islam pun, dia kata apa? Sejak dunia ni ada, Nabi Adam, sampai akhir zaman, sampai bumi ni akan hancur. Kalau kata hancur, kiamat lah maksudnya. Tak akan ada yang orang boleh buat kerja gila macam yang dibuat oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dan tentera dia. Strategi perang yang tak terfikir. Tapi kenapa mereka dipimpin untuk bawa main idea tu? Khalifah buat lagu tu dan tentera sudi ikut. Pasal mereka terbiah
dengan akidah, dengan iman. Dan kisah macam mana solat pertama didirikan nak pilih jadi imam menunjukkan penting dan kunci tarbiyah adalah dengan solat.